Okay. Dalam closed circulation system ni ada heart, ada vessel. Okay. Dan dia adalah double circulation di mana dia bawa oksigen dan deoxygenated blood. Darah yang ada oksigen dan darah yang tak ada oksigen. Dia bawa sekaligus. So itu sebab tu nama dia double circulation. Okay, So secara detailnya apa maksud double circulation yang inilah. So pulmonary circulation di mana dia bawa deoxygenated blood to the lungs. To the lungs. Di mana kenapa nak kena bawa ke lung? Sebab dekat lung tu lah yang berlakunya gases exchange kan kita belajar hari tu. Dia daripada tisu, dia bawa ke lung untuk reverse reaction. Nak turunkan CO2. Dan dia nak bawa naik oksigen dalam darah tu. So, oxygenated blood from the lung returns to the heart. Dan masuk balik dalam heart. Kenapa nak kena masuk balik dalam heart? Sebab dekat heart tu lah yang kita pumpkan darahnya tu. Kalau baca ayat ni kenapa dia nak pulangkan pada heart balik kan? Sebab kita nak pumpkan darah ke seluruh badan. So ini adalah dia punya flow of oxygenated blood. Ni saya rasa you all tahu dah. Daripada tisu masuk vena cava. So ini contohlah gambarannya. So ni tisunya tu. So starts from here. So ini adalah vena cavanya. Ada juga daripada atas lah kan yang ini. Ni nombor satu juga daripada tisu. Ini superior vena cava daripada atas. Kalau ni inferior daripada bawah, bahagian bawah badan. So dia bawa atas dan bawah ini bawa deoxygenated blood. Yang ada carbon dioxide melekat padanya. Sebab oksigen dah turunkan tadi kan dekat kaki, dekat tangan, dah turun dah. CO2 yang tengah naik sekarang. Naik hemoglobin tu tau. So dia akan bawa masuk ke dalam right atrium. Right atrium bahagian atas. Kalau jantung ni kan atas ni bahagian atrium. Lepas tu masuk pada right ventricle. Sini. Sini ventricle. Pulmonary artery dan keluar melalui pulmonary artery yang ni. Pulmonary artery ni ke kawasan lungs. Satu lagi saya tak nak awak confuse. Walaupun dah belajar kan kat sekolah kan. Kalau kita tengok jantung ni kan. Kalau kan hari tu kita belajar yang macam ni kan. Graph ODC tu kan. Shift to the yang sebelah sini apa? Right. Shift to the right. Yang sebelah sini shift to the left. Kita tengok, kita pandang tu yang sebelah sini adalah right. Yang ini left. Tapi untuk jantung ni, awak kena bayangkan awak tengah bedah orang. Orang tu tengah baring. So right dia bukan sebelah sini. Bukan sebelah sini. Tahu, So bukan sebelah sini ya. Sini bukan right. Yang right dia, yang belah kanan dia adalah yang sebelah sini ni lah. Yang ini. Ini kanan tahu. Awak bayangkan awak tengah bedah orang. Orang tengah baring. Awak tengok dia. Jantung dia macam mana. Ini adalah belah kanan dia. So itu adalah pulmonary circulation. Systemic circulation pula adalah oxygenated blood lah. So dia akan bawa oxygenated blood daripada jantung ke semua parts of the body. Daripada lungs, pulmonary veins. Pulmonary vein mana? Ni lung kan? Ni pulmonary veins. Ini pulmonary vein. Dia masuk balik dalam jantung. Dan dia akan masuk pada atrium kan, left atrium, left ventricle, masuk ke dalam aorta. Aorta, and then sampailah ke all parts of the body. Dia pump lah. Itu secara overview. So kamu kena tahu, hafal ataupun bayangkanlah dia punya flow of the blood tu. So structure of the heart, dia adalah bentuk fist. Penumbuk macam tu, cone shape. Tak adalah nampak betul-betul cone macam tu. Tak, dia bentuk lebih kurang tajam lah. Adalah tajam dia kat tepi tu. Lepas tu dia location dia dekat chest, lebih kepada belah kiri lah kan. Lepas tu orang sakit jantung dia akan pegang belah kiri. So lies within a sac called pericardium. So dia just macam satu layer sahajalah for protection. And function is to pump blood throughout the body. Itulah function jantung. So apa tadi? Supply nutrient, oksigen. Itu dah.
jantung ni dia ada 3 layers. Epicardium, myocardium dengan endocardium. Yang point ini setakat yang saya perasan tak adalah soalan tanya pasal 3 layer ni. Okay, just untuk pengetahuan sajalah. Okay, so epi, myo dengan endo. Epi macam epidermis luar kan, epidermis. So epicardium. Yang myo tu belah dalam, yang endo tu dalam lagi lah. Okay So awak perasan tak dalam gambar ni kan? Dia punya structure ni dekat myocardium ni, ingat tak macam mana kita pernah tengok kan? Yang dekat yang chapter mana tah yang ada 3 types of muscle, skeletal muscle, cardiac muscle, ingat tak? Lepas tu dia ada branching, ada yang apa? Disc ni. Okay, so structure dia macam ni lah. Okay, so ada nucleus dalam dia. So if you zoom in, dia macam tu lah, nampak macam tu. Okay. So dalam jantung ni dia ada empat ruang, 4 rongga. Okay. So right atrium, right ventricle, left atrium dengan left ventricle. So kiranya lebih kurang macam ni lah. Dia bentuk cone kan. So sini, gitu. So kita bahagikan 4. Ni right atrium sebelah sini, right atrium. Ni left atrium sini. Ini right ventricle. Ini left ventricle. Gitu. Okay, so bagi 4. Dan dibahagi oleh ini, septum. Okay, yang ini. Right. So blood in atria and ventricles are separated by atrioventricular valve. So antara atrium atas ni, atrium bahagian atas tau, dengan bawah ni, dia dibahagi dengan valve, pintu dia, pintu. Sini ada pintu. Okay. So pintu ni apa? Kalau dekat right dinamakan sebagai tricuspid valve lah. Dekat left bicuspid valve. Bicuspid valve. Tahu So ni memang ada lah, memang akan ada ditanya. Starting from here lah, yang atas-atas tu macam jarang lah pasal layers of the muscle tu tak ada lah. Okay. So gambaran yang cantik macam ni lah. So kalau awak ingat tadi pasal vena cava, ni lah vena cavanya. Daripada bawah, inferior, daripada kaki kan. Okay, yang ini daripada kaki. Yang atas ni superior, daripada kepala dan tangan. Bahagian belah atas badan. Okay, so dia akan masuk sini, masuk daripada bawah kepada right atrium ini. Okay, so nanti dia akan masuk ke dalam right ventricle bahagian sini. Okay, flow dia macam tu. Melalui tricuspid valve tadi tu. Tricuspid valve tadi tu. Okay, and then dah sampai ventricle, darah tu akan lalu dalam ni. Sebab dia nak pergi mana? Dia nak pergi lalu dekat pulmonary artery ni, nak pergi kat lung. Sebab yang sebelah sini kan bawa deoxygenated blood yang tak ada oksigen, yang daripada kepala dan tangan dan daripada kaki tak ada oksigen kan, so dia nak pulangkan. Nak pulangkan darah tu supaya tukar penumpang dia, nak oksigen pula sekarang. So dia kenalah hantar ke lung. Ini tu lung. Okay. Lepas tu nanti daripada lung dia akan masuk balik ikut mana? Bukanlah daripada sini tau. Ini bukan. Ini aorta nak keluar. Darah akan keluar daripada sini. So dia akan masuk ikut yang bawah ni lah. Pulmonary veins. Ni. Sini pun boleh. Pulmonary veins. Ni sebenarnya dia belah belakang lah. So ini pulmonary. Betul lah. So daripada belakang ni masuk ikut kepada left atrium. Masuk sini. So left atrium masuk ikut pintu. Ingat pintu tadi kan? Bicuspid valve tadi tu. Dia masuk ikut ventricle dan keluar ikut aortic semilunar valve. Kadang tu kalau awak sebut semilunar valve saja pun dah boleh dah. Okay, semilunar valve. Okay, sebab kenapa ada nama beza ni? Kenapa ada aortic semilunar valve, ada pulmonary semilunar valve? Sebab dia ada dua tempat yang beza. Kalau yang pulmonary ni dia nak pintu dia adalah antara ventricle dengan lung.
Antara ventricle dengan lung ni pintu kat sini ni Kalau aortic, pintu antara ventricle dengan aorta. Okay. So itulah beza dia tu. Nanti dia akan keluar paslah ke seluruh badan. Okay. So ini tak apa, flow tu nanti kita akan belajar lagi, just nak tunjuk je tadi tu. Okay. So inilah dia gambaran pintunya tu. Okay. Normal tricuspid aortic valve macam ni. Okay. Bicuspid aortic valve pula macam ni pula. So nanti dia akan buka kat sini. Macam tu. Ni pun dia akan buka. Kalau nak ada darah mengalir, dia akan buka lah ruang kat sini ni. Kalau tak, dia tutup balik. Macam tu. Okay. Kalau orang cakap jantung berlubang tu kan, selalunya kat mana? Dekat ini. Septum ni yang. Dekat septum ni selalunya lah. Okay, selalunya dekat septum tu yang dia berlubang. Jadinya darah antara oksigen dengan yang deoxygenated tu dia akan ada kebaran untuk bercampur. Tu yang bahaya tu. Okay. Heartbeat. Okay, so dah tahu structure. Kita dah tahu sikit lah pasal flow of the blood kan. So masih belum detail lagi, tak apa, sama je. Ni adalah heartbeat dia, 72 times per minute. So kalau macam awak pergi check nadi ke apa kan, yang inilah kiranya tu. Okay. So intrinsic conduction system, kita ada dua, iaitu intrinsic dengan extrinsic. Okay, iaitu ini sistem untuk nak initiate ataupun nak mulakan heartbeat tu. Ada yang baru nak mula, ada yang untuk nak modify. Iaitu contoh macam bila dalam keadaan yang berbeza. Macam keadaan takut ke, itu modified punya lah. Penat ke, lari ke apa kan, itu modified. Kalau keadaan biasa, relax, kita nak initiate sahaja heartbeat tu. Itu maksud dia tu. Okay, yang ini adalah contoh dalam keadaan relax. Yang ini adalah aktif lah. Kita cakap aktif. Okay. Intrinsic conduction system. So dia melibatkan SA node. Sinoatrial node. Di mana node ini berada? Dekat sinilah. SA node kat sini So dia lah sebagai perentak. Awak nampak ni kan? Pacemaker. Bukannya peace tau. Peacemaker. Bukan. Itu nak apa? Tenangkan. Tak. Ini pace. Rentak. Okay. Perentak dia. Okay. So pacemaker. Kat situ. Dekat right atrium. So atrioventricular node. AV node. Dekat. Sama juga. Right atrium tapi belah bawah. Lebih kurang sinilah. Okay. So bundle of His kat mana? Kat sini pula, tengah-tengah dia. Okay, bundle of His. Kenapa dinamakan bundle of His? Kenapa bukan bundle of her? Sebab His tu nama orang. Bukannya lelaki perempuan. Okay. So bundle of His nampak ni, H huruf besar. Kena huruf besar. Kalau awak dah tulis dalam essay ke apa nanti, dalam exam, make sure kena ni lah. Huruf besar tau. So bundle branches tu dia kat situ lah, tak ada apa. Purkinje fibers. So Purkinje fibers tu adalah dekat ventricle. Dekat sini. Ni. So kiranya kita nak, kalau awak perasan daripada penerangan ni kan, dia nampak macam satu flow. Daripada SAN, ada arrow ni kan, dia pergi kepada AVN. Lepas tu bersambung dengan bundle of His dan bersambung dengan Purkinje fibers. Okay, so dia nampak satu flow lah. Okay. So itu adalah flow of the impulse. Impulse. Okay, so group ini pacemaker dia dah cakap tadi dah. So location dia dekat right atrium dah cakap tadi juga. Okay, bahagian atas lah. So apa function dia untuk generate impulse of the heart? Okay, so kiranya dia lah yang membantu dalam merentakkan jantung kita ni. Sebab tu kalau apa yang orang yang kalau dalam apa hospital tu kan yang dia letak mesin tu nak nak mengejutkan tu, dia nak mengejutkan yang inilah dia pacemaker tu lah. So lepas ni kalau tengok cerita-cerita tu dia nak mengejutkan yang pacemaker.
Kalau orang biasa dia kata nak kejutkan dia punya jantung kan. Kita tahulah bahagian jantung sekarang kita tahulah. So dekat mana bahagian jantung tu? Dekat pacemaker. Supaya bila dah terkejut pacemaker tu, okay, dah ada rentak dia tu. So tak perlulah menggunakan yang mesin tu lagi. So nanti impuls tu akan degeneratekan. Samalah juga macam kita buat PCR pula. Apa? CPU bukan CPU. Apa tadi tu? CPR. Ya Allah. CPR. So kita tekan-tekan ada orang tu kita nak memulakan pacemaker ni supaya benda ni hidup balik. Tahu okay? So benda ni sangat penting. Tanpa benda ni jantung tak boleh nak bergerak. Tak boleh nak berentak. Ya Allah, PCR keluarlah, CPU keluarlah. CPR. Okay. So, AV node has a small diameter. Okay, so AV node tadi dekat sini kan? Tadi SAN. So, AVN, tadi ni, yang ni atas ni SAN. So, SAN ke atas sini. Ada angkat tangan ke tadi? Siapa nak tanya, terus tanya je. Tak payah nak angkat tangan. Kalau tertekan tu, tak apalah. AVN. Okay, so di bahagian bawah, right atrium. Okay. Dan fungsi dia untuk apa? Receive impulse from SAN. Okay, dia akan menerima impulse daripada SAN dan akan mendelaykan slowly impulse shortly before send it to bundle of his. Kenapa dia kena delay kan? Padahal kita kan nak jantung kita berdegup. Kenapa pula dia nak kena delay? Dia delay tu bukanlah lama nak. Okay, dia sekejap je. Okay. Wah, sekejap pula. So dia akan delaykan sekejap impuls tu. Ada fungsi dia kenapa nanti kita akan tengok. So sebelum dia hantar ke bundle of his impuls ni tu. Okay, lepas pada yang ni dia akan cepat. Ada fungsi dia kenapa dia kena delay. Kena memastikan something. Okay, nanti So initial stimulus daripada SAN. So SAN akan generate impulse. Okay. Impulse spread to both atrium, causing it to contract. Okay, satu benda awak kena ingat, bila impulse lalu sahaja, kawasan tu kena contract. Okay. So dalam ayat ni, dia cerita bila impulse lalu dekat atrium, nampak ada arrow hitam-hitam ni kan? Bila dia lalu dekat atrium akan contract. Mengecut. Okay. So impulse reach AVN. So at the same time impulse akan capai dekat AVN lah. Tadi impulse kan lalu sebab bukannya dia macam dia dekat dinding tu adalah urat-urat dia tu, nerve dia tu tahu. Bukannya dia macam lompat je nerve tu. Impulse tu tak. So dalam dinding kita tu adalah uratnya. So nerve lah, nerve. So nerve tu akan connected dekat atrium. So sampailah impulse-nya tu. So reach AVN. The electrical impulse reach AVN. Yang inilah AVN tau. Okay, sekarang impulse tu dekat AVN. Okay, tadi dekat SAN. So sekarang dia dah spread sampailah dekat AVN. So AVN akan conduct impulse more slowly. So dia akan delay kan. Nampak ni. To allow both atrium to complete their contraction and empty their blood in ventricles. So kenapa tadi saya cerita AVN tu dia melambatkan sekejap. Melambatkan impuls tu. Dia tahan sekejap. SAN ni memang fungsi dia hantar impuls sahaja. Tapi bila sampai dekat AVN tu hold sekejap. Kenapa? Sebab dia nak pastikan darah yang dalam atrium ni, yang semua dalam ni, dah dipindahkan semua dalam ventricle. Dah dimasukkan semua dalam ventricle. Okay. So bila impuls tu dia tahan sekejap, nanti bila dia contract kan. Ni contract. Macam kamu bayangkanlah dia perah bahagian atas atrium tu. Dia perah supaya semua masuk dalam. Sebab pintu nak tutup dah ni. Okay. So impulse from AVN spread to bundle of his. Okay, dia dah spread.
Okay, spread. The left and right bundle of bundle branches conduct electrical impulse downwards to the base of the heart. So yang ini dia maksudnya nak cerita daripada bundle of His, impulse tu akan melalui Purkinje fibers ni kepada right dan juga left of the heart. Kamu bayangkan daripada sini SAN, lepas tu dia akan pergi pada AVN, pada bundle of His dan sepanjang Purkinje fibers tu lah. Okay, ni flow of the impulse tau. Flow of the impulse. Okay. Lepas tu, next in electrical punya impulse are transmitted to a network of Purkinje fibers within ventricular walls. So sampai dekat apa tu? Dekat Purkinje fibers. So impulse tu akan disebarkan lah. Sebarkan sepanjang tu, nampak ada cabang-cabang tu kan. So dia akan sebarkan kat situ lah. So ingat, bila masa impulse lalu, mesti ada contraction berlaku. Ni nampak ni. Contraction, spread upwards. Sebab tadi kan dia lalu sini. Lalu sini. So yang ni pula akan contract. Yang ni. Tadi atas kan? Tadi atrium yang perah daripada atas. Okay, yang ni tak ada dah. Sebab impulse dah kat bawah dah. Okay, so bila bawah pula mengecut, bawah pula contract, dia akan push the blood out. Tekan, so darah akan keluar lah. Satu keluar kepada lung, satu keluar kepada aorta. Ni pulmonary artery. Pulmonary artery dengan aorta. So yang inilah dia punya gambaran lah, flow of the regulation of heartbeat. So kalau awak nampak dalam gambar tu, dalam gambar tu kan, saya try cari kalau ada lah, kalau sempat. Ni boleh ikut. Dalam gambar tu, atas dulu yang ni. Yang ini dulu contract. Impulse spread, yang ini contract. Okay. Lepas tu, dah mulalah dia akan lalu kat bahagian sini. Signal pass to the heart apex. Heart apex tu maksudnya dekat dinding, hujung. Hujung dia. So pass kat sini. Dan dia akan spread ke Purkinje fibers. Dan menyebabkan ventricle pula yang akan contract. Okay. So itulah dia punya gambaran lah. Advertising on YouTube. Saya nak try tengok kalau sesuai video ni sambil-sambil tu. Ni okey lah kot. So cuba try tengok ni jap. Walaupun kamu akan dengar macam apa, bertindih kan. Tak apalah Okay. Rate. Electrical impulses from the Nampak? Electrical impulse. From the SA node. Awak baca kat dia punya ni pun boleh. Dia punya ni subtitle tu. SA nodes spread throughout both atria and stimulate them to contract. The atrioventricular node, or AV node, located on the other side of the right atrium near the AV valve. The AV node serves as electrical gateway to the ventricle. Nampak tak dia kata kat sini? AV node tu sebagai electrical gateway. Maksudnya gate tu ditahan dulu sekejap kat situ. Okay, sebelum dia paskan kepada bundle of His tu. It delays the passage of electrical impulses to the ventricles. This delay is to ensure that the atria have ejected all the blood into the ventricles. Nampak tak dia cakap? This is to make sure that all the blood, untuk pastikan all the blood from the atrium has been transported into the ventricle. Dah dipindahkan ke dalam ventricle. Before the ventricles contract. The AV node receives signals from the SA node and passes them onto the atrioventricular bundle. Tu yang tu adalah dia punya impulse tu lah.
Yang cahaya tu kan. So kita bayangkan macam tu je. AV bundle or bundle of His. This bundle is then divided into right and left bundle branches, which conduct the impulses toward the apex of the heart. So dia akan bawa, dia akan dekat septum tu, dekat bundle of His tu dia akan separate sampailah ke hujung apex tu, heart apex. Okay. Sampai heart apex dia akan hantar ke The Purkinje signals fibers. are then passed onto Purkinje fibers, turning upward and spreading throughout the ventricular myocardium. So bila dia spread sampai ke atas tu, so dia akan mengecutkan ventricle tu. Electrical activities of the heart can be recorded in the form. Itulah So itu awak banyak je video awak kalau awak bosan-bosan tengok-tengok selain pada tengok Shopee tu, pergilah tengok yang ni. Tahu okay, video-video ilmiah sikit. Okay. Kembali balik pada nota. Mana tadi? Ya ini. Tahu okay. So tadi kita dah belajar pasal pergerakan impuls tu. Nanti kita try kaitkan dengan pergerakan darah dalam jantung tu. Okay. Okay, so ni dah tahu. So initiation of the heartbeat. So yang ini dia punya ulangan je flow flow impulse tu. Okay, sama je SA node, lepas tu atrial muscle, atrium contract. Okay, lepas tu yang AVN ni pula dia akan delaykan sekejap sebelum dihantar kepada bundle of His. So bundle branches yang dalam video tu kan awak nampak dia terbelah. Belah dua, kiri dan kanan. Lepas tu barulah sampai ke Purkinje fibers yang dekat heart apex. Lepas tu menyebabkan ventricle muscle contract. Okay, so ni sama je. Cuma ulang nampak je lah proses tu kan. So cardiac muscle, ni lah jantung tu. Cardiac muscle can generate impulse and contract on its own. So without the help of nerve system. This ability is called myogenic. Sebab tu lah, disebabkan oleh inilah jantung kita boleh buat transplant, pindah. Mungkin dekat hospital Muar tu perlukan jantung. So kita ambil daripada hospital Melaka contoh. So kena travel lah bawa. Mungkin daripada jauh pun boleh juga. So dia kena simpan dalam yang tempat yang sejuk lah. Okay, so sebab kaitan dengan enzim pula, kalau terlalu panas, enzim pula nanti risau. Okay, so dia boleh merentakkan sendiri. Kenapa? Sebab dia ada SAM tu. Dia tak perlu apa-apa impuls untuk dia ni. Dia involuntary. Memang dia akan berdetup je. Cuma yang membentikannya adalah Allah. Cewa ni pula. Gitulah. So apa? Dia je lah yang ni So yang bila dah ditransplantkan tu, kita hanya sambung dia punya salur darah tu je. Nak sambungkan dia punya nerve tissues tu, nerve tu tak payah. Sebab dia ada pacemaker sendiri. So if all nerve connections to the heart are cut, heart continues to beat. Nampak ni? Lepas tu kalau awak, kalau ada di antara awak yang pernah buat bedah tikus ke apa kan, bila awak bedah tu, awak potong arteri semua tu ke apa ke, kita boleh nampak lagi dia boleh macam berdegup lagi. So which enables heart transplant. Inilah baru cakap tadi. Okay. So cardiac cycle. So settle lah tadi pasal laluan impuls. Tahu So yang ini kita masuk cardiac cycle. Kita nak tengok cycle untuk pumping dan filling blood. Macam mana dalam bila kita nak isikan darah, bila kita nak pump darah. Itu cardiac cycle. Okay. So dia dalam cycle ini melibatkan contraction dan relaxation. Kita dah nampak tadi pun masa impuls lalu pun saya katakan bila impuls lalu saja dia akan contract. Okay, sama juga lah ni ada contraction. Bila impuls tak ada dia akan relax. So bila contraction berlaku, dia dalam keadaan sistole. Sebab tu kalau dalam hospital ke apa kan, doktor ada sebut pasal systolic punya rate, diastolic punya rate. Even masa dekat kita check heart rate yang kita blood pressure punya mesin tu yang dia lilit dekat kita punya ni kan, dia ada systole dengan diastole punya reading, bacaan dia. So at least now adalah juga pengetahuan ke apa maksud systole tu, apa maksud diastole tu. Walaupun awak nanti macam saya dah ulang banyak kali, walaupun tak belajar, tak sambung belajar pasal bio nanti ke apa kan.
at least tahulah. Pengetahuan. Okay. So atrial systole, atrium yang kecut. Ni atrium contract. Kalau ada nota boleh tulis teruslah. So atrial systole ni maksudnya atrium contract. Kalau atrial diastole, atrium relax. Ini bahasa doktor lah kiranya. So kita biasa atrium contract dengan relax je kan. So yang itu bahasa saintifik dia. Okay. So ventricular systole. Yang ini ventricle contract. Yang ini pula ventricle relax. Diastole. Tahu, okay? Okay. So cardiac cycle. So the heart chambers, dia akan heart chambers ni, chambers tu maksudnya rongga-rongga tu lah. Ada 4 rongga tu kan. Yang atrium, right and left. Ventricle, right and left. Ada 4. So dia akan tukar-tukar. Ada yang akan contract, ada yang akan relax. Bergile-gile. Alternately. Okay. So dalam penggiliran itu akan melibatkan 3 stage. Iaitu bila masa dua-dua atrium dengan ventricle relax. Dua-dua atrium dengan ventricle relax. Okay. So yang ini pula atrial systole dengan ventricular diastole. Yang mana contract? Atrium lah. Atrium tengah contract. Ventricle tengah relax. Yang third stage pula, ventricle pula contract. Atrium pula relax. Nampak dia macam bergila-gila. Tahu? Okay. So ini gambaran lah. So tak apa, kita tengok next pula. So bila atrium dengan ventricular relax. Okay, yang ni relax lah. So blood pressure in the vena cava and pulmonary vein is higher than blood pressure in atria. So blood returning from the large veins flows into the atrium. Okay. Yang ini masa mula-mula dia nak cerita ayat yang nombor 2 ni, dia nak cerita dekat luar ni pressure lagi tinggi. Luar ni pressure lagi tinggi. Bila tinggi, darah akan bergerak daripada luar masuk dalam. Luar masuk dalam. Luar tu maksudnya daripada lung, daripada pulmonary veins, vena cava yang tadi tu. Okay, dia masuk daripada high to low lah. Okay, so atrium masa waktu ini tengah relax. Tak boleh lah masa time ni tengah contract sebab darah tak boleh nak masuk kalau tengah contract. Okay, so dia akan masuk, flow je. Dan ada juga darah yang akan masuk ke dalam ventricle. Flow, masuk. Ni macam pintu apa? Ni kan, dia suruh masuk. Okay, masuk. Okay, lepas tu, masuk yang kedua je. Ni masih, diastole lagi. Causes the pressure of both atrium to increase. And higher than both ventricles. Okay, so pada waktu ini darah kan banyak masuk. So ramai dekat sini. Okay, bukanlah ramai, banyak. Tapi kita macam nak bayangkan macam orang berkerumun masuk macam tu. So berkerumun masuk, berkerumun. Ramai-ramai datang masuk sini. So ada pintu kat sini. Ada beberapa je yang boleh lepas kat sini, masuk. So ramai dekat dalam atrium. Sebab itulah ayat pertama ni dia kata pressure dekat both atrium tu tinggi. Higher daripada ventricle. Okay. Sebab banyak darah dalam atrium pada waktu ini. So causes atrioventricular valves to open. So atrioventricular valves akan buka. Atrioventricular valve ni dekat mana? Pintu antara atrium dengan ventricle. Nak buka lagi lah kiranya tu. Bila dah buka, barulah blood akan masuk secara mendadak lagi. Banyak lagi, tambah lagi. Daripada atrium masuk kepada ventricle. Okay. Lepas tu, ni setakat ni boleh bayangkan so darah masuk dalam right dengan left atrium. Tahu, bila banyak darah kat situ, pintu akan terbuka. Bila pintu terbuka, darah akan masuk ke dalam ventricle. Okay. So blood pressure in aorta and pulmonary artery is also higher than blood pressure in ventricles.
So kiranya ventricle tadi kan tak banyak pressure. Okay. Atrium yang banyak pressure kan. Okay. Dekat pulmonary artery dengan aorta tu tinggi pressure-nya berbanding ventricle, menyebabkan pintu ni tertutup. Pintu dia tertutup. So di sinilah bunyinya yang dup. Okay. Dup sound. Causes semilunar valve close and produce dup sound. Okay. Second sound produces is due to the vibration caused by closing. Tak ada apa-apa. Okay, so ingat tau, bila darah masuk ke dalam ventricle juga. Tapi at the same time, pada waktu yang sama juga, yang dekat aorta tinggi pressure dia. Okay, sebab darah dah ada banyak kat atas. So kiranya pintu antara aorta dengan ventricle tu akan tutup, menyebabkan bunyi. Bunyi dup sound tu. Okay. Mungkin ada di antara awak yang tertanya-tanya, kenapa bila kita buka pintu dia valve tu tak bunyi? Bila kita tutup je bunyi. Macam juga kita buka pintu. Kalau kita buka pintu tak bunyi kan? Bila kita tutup pintu tu, pom, bunyi. Macam itulah perumpamaan dia. Okay, Lepas tu ada budak tanya, budak cakap, kalau kita tutup pintu tu perlahan-lahan, tu nak kena penyepak lah kan. So kalau tengah marah, awak masuk pintu tu, awak buka elok kan. Waktu awak marah, awak tutup pintu kat belakang. Tutup terus macam tu kan. So ada bunyi. Tahu, okay? Jangan melawan. Okay. So SAN spread the impulse to both atrium. So yang ini nak masuk yang ni tahu, yang fasa yang kedua. Yang tadi dua-dua tengah relax. Atrium dengan ventricle tengah relax. Darah masuk. Darah masuk secara biasa je lah. Okay. Yang kedua ni pula, atrium contract. Ni, atrium contract. Ventricle relax. Okay. So, macam mana nak mengkontrakkan atrium? Yang SAN ni lah. SAN akan spread impulse to both atrium. So, of course, bila impulse lalu, saya kata dia kena buat apa? Dia kena contract. Mengecut. Okay. So, both ventricles akan mula relax. So, blood pressure in atrium is higher than the pressure in the ventricle. Okay, so kiranya macam ni. Bila SAN spread impulse to both atrium akan contract. Okay. So, bila dia contract, pressure, tekanan dalam atrium tu akan meninggi. Jadi, bila dia tinggi, causes atrioventricular valve to open and forces remaining blood in atrium to pump into ventricles through atrioventricular valve. Okay, so kisahnya lah secara biasa, yang nombor 2 ni kita nak paksakan yang lebihan darah yang dalam atrium tu supaya masuk ke dalam ventricle. Masa yang first tadi tu, yang ni, darah masuk senang-senang je. Darah masuk flow je dalam ventricle. Tapi nanti ada cebisan-cebisan, bukan cebisan lah, ada sikit-sikit lagi darah tinggal dalam atrium tu. So nak memindahkan darah yang sikit-sikit tadi tu ke dalam ventricle, dia kena contract. Sebab tu dia kena ada impulse. Okay, so dia nak memaksa darah tu semua masuk ke dalam ventricle. Tak nak ada dah dalam atrium. Okay. Right, so boleh bayangkan mungkin ni asing-asing dulu. Kamu tak nampak sangat kan? Nanti kita tengok sekali terus semua. Tahu So ini dia dah masuk fasa yang ketiga. Ventricle pula contract. Atrium dia relax pula. Okay. So sekarang ni kamu bayangkan darah tu sekarang dekat ventricle. Atrium tengah kosong. Tahu? Okay. Sebab tadi kan dah contract kan? Dah perah darah tu masuk ke dalam ventricle. So masuk fasa ketiga ni, ventricle pula contract sebab dia nak pump ke seluruh badan. Yang atrium pula diastole. Atrium diastole. Tadi contract. Yang ini diastole pula. Kenapa? Ada tak cakap?
Ada kod nanti kat bawah. Tapi jangan nak cakap je lah kat sini. Kejap Impulse from atrial flow to AVN, Purkinje fibers within the ventricular wall. Ni nak cerita tadi impulse kan. So menyebabkan ventricle contract. Okay, betul lah sebab kita dah masuk fasa yang ketiga ni, ventricle systole. Atrium akan relax. Okay, kenapa ventricle ni contract? To pump blood to whole body kan. Okay, itu satu. And lung lah. And kenapa yang atrium ni kena relax? To allow new blood to refill. Ini ayat macam biasalah ayat pasar. Kata refill kan macam tu kan. Tahu So semua saya nak awak faham. Fahamkan dulu baru kita hafal dia punya ayat yang saintifik tu. Okay. So kalau awak tak faham flow dia tu, memang tak boleh lah nak hafal juga kan. So saya ulang. Pada fasa yang ketiga ni mana? Ni. Ventricle systole kenapa? Satu, sebab impuls dah lalu kat situ kan. Impuls daripada bundle of His dah lalu sini kan. Mestilah dia contract. Untuk apa dia contract? Supaya darah daripada sini keluarlah. Keluar ke aorta, ada yang keluar kepada lung. Nak tekankan dia, tekan belah bawah pula. Okay. Kenapa pula atrium kena relax? Sebab bila dia relax, darah daripada luar masuk pula. Nak refill balik. So dia macam berulang kat situ je. Nanti ulang balik yang tadi. Okay, ni dah tadi kan, dah settle kan, ventricular systole. Nanti ulang balik yang nombor 1 tadi tu. Ni, dua-dua relax. So darah daripada atrium tadi yang dah masuk kan, yang tengah relax tadi tu, dia masuk lagi, flow. Lepas tu bila dah flow, masuk fasa yang kedua balik. Dia tekan pula atrium. Perah daripada atas masuk ke dalam ventricle. Okay, bila dah masuk fasa 3 pula, semua darah dekat ventricle, perah pula ventricle ni, pump keluar. Yang atrium tu tengah relax. Tunggu darah baru masuk. Refill baru balik. Macam tu lah. Tahu Okay. So, blood pressure in ventricle is higher than in atria. Blood pressure in ventricle dengan atria. Tadi kan kalau ingat yang bunyi dup tu adalah antara ventricle dengan aorta. Ventricle dengan aorta. Pintu dia tutup. Okay. Kalau loop pula adalah antara pressure in atrium dengan ventricle. Ventricle dengan atrium. Ventricle dengan atrium. Okay. So bila dia pump, ni kan yang saya kata tadi yang fasa nombor 3 tu, dia pump daripada bawah kan. So dia pump daripada bawah, darah akan lalu sini. Pintu ni akan buka. Lepas tu nanti mungkin awak tanya, kenapa darah tak patah balik ke sini kan? Sebab pintu ni dah tutup. Ni lah bunyi loop tu, loop. Pintu dia tutup. Sebab tu lah tak boleh darah tu keluar ke sini. Bila kita perah bawah kan, kita perah kat belah bawah ni, darah tu tak masuk ke sini. Dia masuk ke sana. Sebab dia ada pintu, loop bunyi dia kalau tutup. So amazing kan, macam bila kita belajar benda-benda ni, kita boleh menghargai lagi ciptaan Allah. Talbiah lagi. Okay, macam itulah. So bunyi sebenarnya kan bukannya kita cakap apa. Awak pernah tak dengar lagu yang duk di dalam dada macam tu kan? So itu bukannya bunyi jantung sebenarnya. So bunyi jantung sebenarnya loop dup. Kalau orang putih kata lap dap. Macam itulah. Tak kisahlah macam mana awak bunyikan dia. Tapi ejaan dia loop dup. LUB, DUB. Okay. So LUB tu pada waktu bila, loop tu bila pintu antara ventricle dengan atrium. Yang dup tu pula adalah pintu antara ventricle dengan aorta. Belah sini. Aorta dengan pulmonary artery tu. Okay. Okay. Inilah. Lepas tu saya lupa nak cakap. Kenapa pintu-pintu ni kena tutup? Sebab ni. Prevent backflow, patah balik. Prevent backflow of blood daripada ventricle kepada atria.
Sebab tadi kan daripada atria masuk dalam ventricle, kenapa nak kena patah balik? Sebab tu pintu dia kena tutup. Okay. Okay, sekejap. So blood pressure in the ventricle also higher compared to aorta. Blood pressure in the ventricle higher. Kenapa blood pressure dekat sini higher? Pressure is higher kat sini. Sebab kita kan tengah contract. Pressure tinggi lah. Okay, so berbanding dengan aorta dengan pulmonary artery. So causes the semilunar valve to open. Tadi kan masa awal-awal yang part atas tadi tu kan dia tutup, semilunar valve ni tutup. Yang bunyi dup tadi tu. Dup. So sekarang dia nak bukakan pintu yang ni. So pintu yang AV node ni, AV valve ni dah tutup. Dia nak buka semilunar valve. So semilunar valve open. So blood is pumped out from ventricle to pulmonary artery and aorta. Pulmonary artery dan aorta. Tahu? Okay. So itulah dia punya flow-nya lah. Begitu. Okay. So macam dalam gambar ni kan, kalau tengok yang first one ini dua-dua tengah relax. Arrow dia semua masuk. So sampai yang nombor 2 ni atrium dia contract. Untuk apa? Ni contract lah. Yang ni dia kecut. Okay, so kenapa nak kena pindahkan semua darah masuk dalam ventricle? Okay, semua darah sekarang kat sini lah. Darah kat sini banyak dah ni. Menunggu masa untuk keluar. Ikut pintu lain. Ingat, ikut pintu lain. Okay. So at the same time juga, time ni bunyi dup kan? Okay. Sekejap, yang ni lah bunyi dup. Semilunar valve tutup kan? Pintu dia. Okay. Yang masuk fasa ketiga pula. Fasa ketiga, di mana pintu yang ini tutup. AV valve close. Bunyi lap. Loop. Okay, bila dia tutup, darah akan keluar daripada ventricle kepada pulmonary artery dan aorta. Pump keluar. Dan at the same time, nampak tak arrow yang ni? Kenapa ada dua pula? Ada yang keluar, ada yang masuk. Sebab time ni, atrium tengah relax. So dia bolehlah terima lagi. Masuk darah. Macam tu. Faham tak? Okay. Lepas tu, the heart sound. Loop, dup. So first sound, loop. Kenapa dia loop? Sebab dia adalah penutupan pintu AV valve. AV valve. Okay, antara atrium dengan ventricle. Okay. Lepas tu, kenapa dup? Dia adalah penutupan semilunar valve. Tadi memanglah saya terang kat sini kan. Dup dulu. Lepas tu yang baru loop ni. Tapi dia sebenarnya macam satu cycle lah. Satu cycle. Okay, so bunyi dia loop-dup lah. Okay. So, ada 3 fasa macam tadi saya cakap dah. Ni awak tahu lah kan. Okay, yang ada yang relax, ada yang contract. Okay. So, when the heart chambers contract, pressure is high. Nampak tak ni? Bila contohlah, ventricle to contract, pressure mestilah tinggi. So, sebab tu boleh darah tu keluar, pump keluar. Okay, so movement from high to low pressure. Okay. So, yang ini tak apa. Nanti kita akan masuk yang ini. So, hopefully dengan cerita yang tadi tu, yang flow yang inilah, bolehlah nampak sikit lah. Nanti kita akan revise balik. Okay, so sampai setakat ini sahaja.